Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua murid-murid 6 Cemerlang. Apa khabar? Okey, usaha harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, usaha harap tak ada yang sakit. Okey, kalau ada kawan-kawan yang sakit, kita doakan semoga mereka sihat segera. Okey, sebab ustaz tengok semakin ramai murid-murid yang sakit di zaman pandemik ini. Jadi kita doakanlah semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. InsyaAllah pada hari ini kita bertemu lagi dalam subjek pendidikan Islam tahun 6. Okey, pada minggu lepas kita dah masuk tajuk ibadah di bawah tajuk kecilnya solat jenazah. Okey, kita ulang semula solat jenazah. Okey, sebelum itu kita mulakan dahulu dengan bacaan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Pada hari ini kita nak belajar tajuk apa pula? Kalau yang dah buka Google Classroom tu, maksudnya dia dah tahulah tajuk apa kita nak belajar pada hari ini. Okey? Iaitu dalam bidang akidah, Al-Asma'ul Husna, di bawah tajuk kecilnya Al-Hasib. Apa itu Al-Hasib? Kejap lagi kita tahu. Kejap lagi kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan Al-Hasib. Okey, baik. Kita teruskan ya. Okey. Sebelum Ustaz nak masuk kepada Al-Hasib dengan lebih mendalam, kita tengok dahulu ayat Al-Quran yang terpapar di skrin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul azim. Okay, daripada surah An-Nisa ayat 86. Maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Okey, sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap sesuatu. Nampak perkataan dekat hujung tu, hasiba. Okey, kata kunci di sini adalah menghitung. Okey, hasib adalah menghitung. Apa kaitan menghitung dengan nama Allah ni? Okey, jom kita tengok. Okey, pada hari ini Ustaz akan sentuh dalam 5 elemen saja, iaitu yang pertama, pengertian dan hukum Al-Hasib tu. Okey, yang kedua adalah dalil naqli. Yang ketiga adalah kesan meyakini. Yang keempat adalah bukti-bukti, dan yang kelima adalah contoh-contoh perbuatan. Okey. Secara ringkas saja, okey. Jom kita masuk satu persatu, iaitu yang pertama adalah pengertian dan hukum. Baik, kita lihat pengertian. Okey, pengertian adalah nama Allah Al-Hasib. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Hasib? Okey, nama Allah Al-Hasib bererti Allah Maha menghitung setiap amalan dan perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk ataupun tidak baik, pada setiap masa dan tempat. Setiap masa. Bila kita cakap tentang setiap masa, tak kira masa, walaupun sesaat, tak kira tempat. Okay? Walau apa pun yang kita buat, Allah menghitungnya. Kalau kita buat jahat, maka Allah akan hitung kita buruk lah. Kalau kita buat baik, dapatlah pahala. Okay? Okay, setiap amalan dan perbuatan kita akan diberi balasan yang setimpal olehnya oleh Allah. Okay? Okay, kita tengok nama Allah Al-Hasib juga memberi erti Allah Maha mencukupkan keperluan hamba-Nya. Kadang-kadang kita rasa tak cukup, tetapi ianya sudah cukup bagi Allah. Kita tak sedar, tapi sebenarnya itu sudah mencukupi. Okey, maka kita jalan yang terbaik adalah bersyukur. Okey, baik. Hukumnya apa? Oleh itu kita wajib beriman. Hukumnya apa? Wajib beriman bahawa Allah mempunyai nama Al-Hasib, dengan meyakini Allah Maha Pemurah ketika memenuhi keperluan hamba-Nya dan Maha menghitung setiap amalan kita. Okey, kita kena percaya dua benda ni. Iaitu yang pertama, kita kena meyakini Allah Maha Pemurah. Sebab apa? Sebab dah memenuhi keperluan hamba-Nya, keperluan kita. Okey,
Sebab hari-hari kita dapat tak hirup udara yang segar? Dapat. Okey. Hari-hari kita dapat tak bercakap? Dapat. Okey. Itu pun sudah cukup. Itu Allah Maha Pemurah. Okey. Dan yang kedua adalah kita kena percaya Allah Maha menghitung setiap amalan kita, sama ada baik ataupun buruk. Okey, jelas pengertian dan hukumnya? Hukumnya adalah wajib. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada dalil naqli yang kedua. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Okey. Daripada surah Ali Imran ayat ke-19. Maksudnya, dan ingatlah sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah amat segera hitungan hisabnya. Okey. Ini memberi gambaran bahawa jika kita ingkar dengan perintahnya, maka Allah akan menyegerakan hitungan hisabnya. Allah akan menghitung, Allah akan mengira. Okey, yang ni banyak sangat kejahatan yang dibuat. Okey, macam itulah gambaran lebih kurang. Okey, Allah akan mengira. Okey, mana yang nanti kita tengok nanti mana yang lebih berat, amalan baik ataupun amalan buruk. Okey. Okey, baik, seterusnya kita masuk pada kesan meyakini nama Allah Al-Hasib. Okey, kesan ni adalah memberi kesan kepada kita. Apa yang kita dapat kalau kita meyakini nama Allah Al-Hasib? Okey, kalau kita benar-benar percaya dalam hati, benar-benar menghayati nama Allah Al-Hasib ni, okey, apa yang kita akan lakukan? Okey, kita tengok yang pertama. Sudah pasti kita akan membanyakkan amalan. Okey, sebab kita dah tahu dah Allah ni Maha menghitung baik dan buruk. Jadi sudah semestinya kita nak memperbanyakkan amalan-amalan baik, bukan amalan-amalan buruk. Okey. Yang kedua, segera melakukan amalan kebaikan. Kita dah tahu dah sedar dah kena banyakkan amalan baik. Kita kena segerakan lagi. Okey. Kemudian yang ketiga, kita akan menghargai masa dengan melakukan perkara berfaedah. Okey. Bila kita dah tahu Allah ni Maha menghitung, tak kira masa, tak kira tempat. Jadi sudah semestinya kita akan menghargai masa, setiap masa, dengan melakukan perkara yang berfaedah. Ini bermaksud tiada satu saat pun yang kita luangkan untuk perkara yang buruk. Faham ya? Okey. Yang keempat adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan perkara-perkara yang jahat lah, perbuatan yang jahat. Okay. Yang kelima, bersyukur dengan segala pemberian Allah. Yang ni Ustaz kata tadi, kita jangan berlaku kufur. Kufur lawannya syukur. Kalau kufur dia asyik-asyik tak cukup je. Okey, kalau bersyukur, apa yang ada di depan mata tu, itulah yang dia rasa cukup. Okey, faham ya? Dan kita perlu menjadi orang yang bersyukur. Kerana jika kita bersyukur, Allah akan menambah lagi nikmat kepada kita. Kita pernah dengar kan? Okay. Dan yang terakhir, sudah pasti hidup disayangi Allah. Okey. Jelas ya kesan apa yang kita dapat? Saya rasa tajuk ni mudah saja. Bila kita sebut pasal akidah, insya-Allah mudah faham. Okey, kita pergi kepada yang terakhir, kedua terakhir, yang keempat. Okey, bukti-bukti nama Allah Al-Hasib. Okey, apa buktinya yang mengatakan Allah ni Maha menghitung? Okey, kita tengok. Yang pertama, adanya hari kiamat, iaitu hari pembalasan untuk diadili perbuatan setiap manusia. Sebab di hari kiamat nanti segala amalan baik dan buruk kita akan ditontonkan, ditimbang. Jadi kita harap semoga amalan baik kita lebih berat lah. Okay? Kemudian yang kedua, diciptakan syurga sebagai ganjaran kepada orang yang soleh. Dan yang ketiga, diciptakan neraka sebagai balasan kepada orang yang ingkar. Syurga dan neraka ni adalah bukti Allah yang mengatakan bahawa Allah ni Maha menghitung. Siapa yang buat jahat masuk neraka, siapa yang buat baik masuk syurga. Okey. Kita mesti jadikan syurga adalah sasaran dalam hidup kita. Okey. Baik, yang keempat, malaikat Raqib dan Atid. Tahu kan siapa malaikat Raqib dan Atid? Yang berada di kanan dan kiri kita. Okey, ditugaskan untuk mencatat amalan baik dan buruk. Ini kita kena percaya. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena percaya. Dekat kanan kiri kita ni ada yang mencatat amalan-amalan baik dan buruk kita. Jadi kita mesti rasa takut untuk buat jahat. Okey, baik. Yang kelima, adanya mizan. Apa tu mizan? Neraca timbangan amalan. Yang ni Ustaz bagi tahu tadilah. Mizan ni satu alat timbangan di akhirat nanti. Kita akan
kita akan ditontonkan mana yang berat, baik ke buruk. Okey. Dan yang terakhir, penciptaan alam yang memberikan manfaat kepada manusia. Dah Allah ciptakan alam ni, ciptakan bumi, wujud kat udara. Jadi ianya sangat memberi manfaat kepada kita. Jadi kita sebagai manusia kena buat apa? Kena bersyukur dan sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Okey, baik. Okey, faham ya? Sarah faham eh? Okey. Kita tengok contoh-contoh perbuatan. Okey. Okey, ni yang Ustaz kata tadi. Perbuatan baik akan dibalas baik, balas pahala. Perbuatan jahat akan dibalas dosa. Okey, kita lihat perbuatan yang baik. Cuba lihat dalil di atas tu. Okay, Allah berfirman, maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah, nescaya akan dilihat dalam buku amalan. Tahu tak surah ni? Surah Al-Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan. Kalau kita buat kebaikan sebesar zarah pun akan dicatat dalam buku, walaupun sekecil-kecil. Walaupun kita senyum kat orang, itu baik, itu dicatat juga. Kita tengok contoh. Ni antara contoh lah. Yang pertama adalah sentiasa mengingati Allah. Tengok ada budak dalam bas tu sentiasa berzikir je. Okay? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, membantu ibu bapa. Ni biasalah kalau kat rumah kita banyak luangkan masa kat rumah sekarang ni. Kena banyakkan tolong ibu bapa. Okay? Yang ketiga, membantu orang lain dalam kesusahan. Okay, dalam pandemik ni macam mana nak bantu orang lain dalam kesusahan? Salah satunya adalah melalui sedekah, okey, sedekah RM1 dan sebagainya. Dan yang keempat, menunaikan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial ni banyak. Salah satunya contoh membersihkan alam sekitar, bergotong royong, okey, yang melibatkan sosial, yang melibatkan persekitaran ramai orang. Okey, baik ya. Okey, kita tengok contoh-contoh perbuatan yang tidak baik. Sama juga dalam surah Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan sebesar zarah akan dicatat juga dalam buku amalannya. Okey. Contohnya mudah berputus asa. Okey, jangan putus asa. Okey. Walaupun kita sakit, jangan putus asa. Kita kena lawan, kita kena kuat. Okey. Kemudian yang kedua, mengambil hak orang lain, ataupun dalam erti kata lain mencuri lah. Okey. Yang ketiga, menganiayai orang lain. Tengok gambar basikal tu, dia pancit kat tayar tu. Sebab apa? Nak bagi orang tu jatuh. Jangan tak mau. Kita tengok yang keempat, yang terakhir. Tidak membantu ibu bapa. Kita tengok ayah dia basuh kereta, dia relax je duduk situ kan. Okey, tak elok. Okey, baik. Okey, alhamdulillah. Okey, Ustaz rasa alhamdulillah dah selesai. Okey, Ustaz rasa serba ringkas sahaja untuk ulum pada pagi ini. Tak banyak pun akidah. Okey, ada 2 tugasan yang Ustaz berikan dalam Google Classroom, boleh tengok, ataupun dalam grup WhatsApp boleh tengok. Okey, untuk hari ni tiada tasmik ya. Tiada tasmik sebab Ustaz buat ulum dan Al-Quran. Al-Quran apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu baca surah At-Talaq ayat 1 hingga 5. Satu muka surat je. Okey. Lagi sekali Ustaz ulang. Baca surah At-Talaq ayat 1 hingga 5. Muka surat 558. Okey. Kamu baca. Lepas baca kena buat apa? Ada latihan yang kamu perlu buat. Ustaz ada lampirkan dalam Google Classroom ataupun ada dalam WhatsApp group. Okey. Jadi Ustaz harap itu sahaja. Ustaz harap semua dalam keadaan yang baik. Okey, Ustaz harap semua faham apa yang kita belajar pada hari ini. Jika tak faham, jangan malu, jangan segan, terus tanya Ustaz. Okey. Macam Akil Haris hari tu, bagus dia tanya sebab tak faham. Okey, ramai juga yang tanya Ustaz, dia tak faham. Contohnya macam Balkis, dia pun tak faham juga. Tapi dia tanya. Siapa lagi tanya tu? Alia tak silap. Dia tanya juga. Okey, bagus. Okey, jadi jangan malu-malu. Kalau tak faham, tanya. Okey? Okey, baik. Ustaz insya-Allah akan jawablah apa yang kamu tak faham tu. Okey? Baik, Ustaz rasa pembelajaran kita sehingga sini sahaja. Okey? Insya-Allah kita bertemu lagi dalam sesi PDPR Pendidikan Islam yang akan datang. Okey? Sekian dari Ustaz itu sahaja. Selamat membuat tugasan.
Okey, lupa Ustaz nak bagi tahu. Tugasan sehingga hari Ahad macam biasa due date. Tapi kalau hantar lagi awal lagi bagus. Hantar pada hari ini lagi bagus. Senang. Kamu tak payah fikir dah. Okey. Siapa yang hantar tu bagus. Alhamdulillah, syukur. Okey, yang hantar tu maksudnya konsisten. Okey. Sekian itu saja daripada Ustaz. Mohon maaf kalau ada yang tak faham dalam video ini. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.